Doktor dan PhD. Beliau akan berkongsikan tentang pemikiran yang hebat lahirkan siswa yang mantap. Seterusnya, memperkenalkan panel yang kedua yang sangat istimewa dan juga merupakan alumni UNIZA, iaitu Dr. Amir Sharifuddin bin Amir Hussain. Beliau merupakan pegawai perubatan UD43, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Pengajar UNIZA. Beliau telah berkhidmat di Hospital Pengajar UNIZA selama 2 tahun. Beliau akan mengupas sedikit mengenai perkongsian pengalaman pengorbanan kebangkitan untuk sebuah kejayaan dalam slot kedua kita. Sebelum kita meneruskan agenda kita, saya ingin mengingatkan semua untuk mute ketika sesi perkongsian berlangsung. Anda juga boleh raise hand dan tulis di ruangan chat jika ada sebarang soalan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel pertama kita iaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif bagi memulakan slot pertama kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kasih sayang. Okey, suara dengan gambar saya jelas kan untuk diteruskan? Okey, terima kasih juga kepada moderator ya, DTM Darul Ayah yang sangat bermotivasi pada pagi ini ya. Umpama cahaya matahari yang bersinar, memberi keceriaan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Puan Munirah ya, daripada UNIZA yang sudi untuk jemput saya untuk tajuk yang sangat hebat pada hari ini, iaitu webinar saya berhak hebat, anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA daripada Terengganu, dan program ini fokus untuk pelajar-pelajar Fakulti Perubatan. Betul kan? Oh. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, maka saya kenalkan sikit, nama saya Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif ataupun dikenali sebagai Prof Mas daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bidang saya adalah daripada psikologi dan kaunseling ya. Okey. Jadi kita teruskan kepada tajuk kita lah Okey. Jadi apabila kita memperkatakan tentang saya berhak hebat. Ya. Okey, ada berapa benda tak banyak, ada 7 benda je saya akan sampaikan pada pagi ni. Okey. Sebenarnya bila kita sebut saya berhak hebat tu, dia ada 2 perkara yang akan bermain dalam pemikiran kita. Yang pertama, dia akan menyebabkan kita rasa bersemangat, kita rasa okey, kita rasa kita memang hebat, kita nak mencapai banyak perkara, keindahan, kejayaan dalam kehidupan kita. Yang itu bagus. Ya. Yang kedua, bila kita sebut saya berhak hebat, dia boleh bagi sikit kita tekanan. Kita rasa stres. Kita rasa nak try to be the best, ya. Dan tekanan ni jika tidak terkawal, dia mungkin boleh mengganggu kehidupan kita. Kerana mind kita dan subconscious mind kita telah letakkan beberapa kriteria hebat itu di segi pengukuran yang tertentu. Okey, sebab itu pada pagi ini kita akan buat definisi semula apakah itu hebat. Ya. Okey. Jadi hebat adalah bermaksud hebat, kaya, raya, berjaya, disanjung, berjaya menyelesaikan berbagai masalah dan sebagainya. Itu adalah maksud hebat. Okey. Jadi dalam modul saya yang terbaru tu, hebat ataupun kaya tu, ataupun kita kata saya jutawan, saya kaya, saya hebat itu, sebenarnya hebat itu ada 4 benda yang kita kena sukat. Ya. Yang hebat yang pertama sebenarnya ialah kita kena hebat ataupun kaya dengan kasih sayang. Siapa kaya dengan kasih sayang kat tangan? Ini paling hebat sekali. Kerana kasih sayang itu adalah sifat Tuhan yang paling besar sekali. Sifat Tuhan yang paling utama sekali. Tanpa kasih sayang, kita tak wujud kat dunia ni.
tanpa sifat kasih sayang itu, alam ni pun tak ada. Maka kerana kasih sayanglah Tuhan jadikan alam ini, Tuhan jadikan kita, maka kita kena attachkan diri kita dengan sifat Tuhan itu. Akhirnya diri kita akan menunjukkan, akan mempamerkan sifat Tuhan kasih sayang tu pada diri kita. Okey, yang pertama adalah hebat kasih sayang, kaya kasih sayang, jutawan kasih sayang. Tetapi jutawan kasih sayang ni tak ramai manusia ada. Tak ramai ya. Sebab dia kena attach dengan sifat Tuhan yang original tu. Hanya orang yang duduk pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebenar-benarnya, yang total surrender, yang membuat penyucian jiwa, baru dia akan dapat rasai kasih sayang yang sebenar ni, kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang yang dibuat tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Ya. Okey. Jadi nanti kita belajar macam mana dapatkan jutawan kasih sayang, hebat kasih sayang. Okey, hebat yang kedua, yang sebenar-benar hebat, yang kita definisikan ialah hebat ketenangan jiwa. Iaitu kaya ketenangan jiwa, jutawan ketenangan jiwa. Sebab tu semua ilmu, semua proses, semua keadaan, semua perundangan sebenarnya tujuan dia adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tu adalah titik tenang. Titik tenang ini kita peroleh apabila kita berjaya diamkan sikit pemikiran, puasakan pemikiran daripada berfikir, maka dalam pemikiran yang tidak berfikir banyak itu, maka dia akan timbul satu titik tenang. Titik tenang tu dalam tu ada titik hening. Titik hening tu dia titik bening. Ya, orang yang buat teknik tafakur hening banyak memperolehi titik ni. Ya. So siapa yang dapat titik tenang tu nanti banyak kesembuhan, ketenangan, penyelesaian masalah tu akan selesai tu. Ya. Dan semua penyembuhan penyakit berpunca daripada ketenangan jiwa. Semua penyelesaian masalah berpunca daripada ketenangan jiwa. Dan semua kejayaan sebagainya bermula daripada ketenangan jiwa. Sebab itu kita kena hebat dalam ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa diperolehi daripada berjaya untuk diamkan pemikiran seketika. Okey, nanti kita tengoklah macam mana kan. Okey, so kita dah faham. Sebab tu dalam program ni kita kena definition sebalik semula kaya tu. Kita kena definitionkan sebalik masuk hebat tu. Kalau tak nanti kita stres. Okey, yang ketiga, hebat yang sebenar-benarnya ialah hebat ataupun kaya dalam kesihatan. Kesihatan kena hebat, kena kaya. Okey, ingat tadi ialah yang pertama hebat kasih sayang, kaya kasih sayang. Yang kedua ialah kaya dalam ketenangan jiwa. Yang ketiga baru kaya dalam kesihatan. Kesihatan maksudnya kita sihat, kita dapat tarik udara dengan tenang. Ya. So bayangkan orang COVID tu, dada dia sakit, tarik nafas sakit, lepas nafas sakit. Ya. Kemudian kita pun boleh berjalan, boleh buat kebaikan. Syukurlah kita sihat, syukurlah kita boleh berjalan, syukurlah kita boleh tarik udara, syukurlah kita tak bedridden, syukurlah kita pergi toilet sendiri, syukurlah kita tak pakai pampers, syukurlah kita boleh menjaga orang lain dengan kesihatan yang dianugerahkan pada kita. Maka kita kena bersyukur kerana sihat dan kita kena rasa kita sihat dan kita kena kekalkan kesihatan kita. Jadi nak kekalkan kesihatan yang baik, kita dah memahami bahawa kesihatan ada dua. Yang pertama ialah sihat mental. Sihat pemikiran kita. Tak ada overthinking berlebih-lebihan, tidak ada traumatik, tak terlalu fikir benda akan datang sehingga takut, bimbang dengan guruh dekat langit pun rasa nak mati, mak dia nak mati, bapak dia mati, risau hari tua dia, risau apa esok akan berlaku, menyesal benda-benda lepas, rasa bimbang, rasa takut, rasa tak berguna, lepas tu tangan shaking, menjerit, takut, tak boleh sesuaikan diri. Itu adalah aspek kesihatan mental, sangat penting. Ya, dia tak nampak kesihatan mental ni, tapi jika berlaku anxiety, depression, traumatik, OCD, schizophrenia,
tapi dia sangat sakit, ya. Sebab tu kalau ikut DSM-5 ataupun ICD-10 dia kata bila nak diagnose masalah penyakit kesihatan mental itu, dia kata konsisten selama 2 minggu, konsisten selama 3 minggu, 2 bulan dengan simptom keadaan yang sama, didiagnose depression, anxiety, skizofrenia dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi orang yang mengalami masalah kesihatan mental ni, yang kata 2 minggu, yang kata sebulan. So kalau kita kena 2 minit, 5 minit pun tak tertahan sakit dia. Tak tertahan penderitaan dia. Rasa nak mati, rasa nak menjerit, rasa nak lari dari diri, tak tertekan, tak tertahan dengan perasaan, emosi tu, kesedihan, ketakutan tu. Jadi jangan kenalah. Ya, jangan kenalah penyakit kesihatan mental ni. Maka kita kena hebat kesihatan dan jaga kesihatan diri kita. Terutama pelajar-pelajar perubatan ni. Sebab pelajar perubatan ni dia stres sikit. Belajar dia bijak, IQ dia bijak, EQ dia bijak. Tapi dia stres masa belajar, banyak benda nak belajar, banyak benda nak buat, masuk hospital pun stres. Ya, jadi kalau tak pandai kendalikan kesihatan, kasih sayang, kesihatan, ketenangan jiwa dan kesihatan diri dan mental dan fizikal ni nanti bermasalah pula. Ya. Sebab tu kita kena uruskan. Dan satu lagi ialah hebat dalam kesihatan fizikal kita juga. Lepas kesihatan mental tadi kan, iaitu kita berjaya kawal peredaran darah kita, tekanan darah kita, tidak ada gula yang berlebih-lebihan, badan kita, otot kita fleksi. Sebab tu dalam kajian stres, ya, salah satu cara untuk hidup dengan tenang tanpa banyak stres ialah badan kita kena fleksi. Badan kita fleksi maksudnya tangan kita boleh pusing depan, boleh pusing belakang, pinggang kita boleh bangun, duduk, pusing depan, pusing belakang, leher kita pun boleh pusing. Jadi kita banyak buat exercise macam yoga tu, badan fleksi. Dan dia boleh pusingkan tangan dia, pusingkan kaki dia, terbalikkan badan dia sampai bukan 1 minit, 2 minit, sampai 2 minit, 3 minit, 5 minit. Ya, selagi banyak badan kita fleksi, maka kita akan lebih relax, lebih enjoy dan lebih sihat. Sebab tu kalau orang sakit badan tu, sakit tangan kan, angkat tangan sikit, ada stres. Pusing kepala sikit, ada sakit. Bangun sikit, sakit pinggang, ada sakit pinggang. Jadi kita akan banyak stres. Jadi untuk lebih banyak fleksi tubuh, jadi kita kena banyak bergerak, kita kena banyak berjalan, kita banyak exercise, buat regangan. Ini semua orang-orang yang hebat, lahir daripada kehendak dia dan aktiviti dia. Okey kan? Jelas kan? Sebab tu kalau ikut sains, untuk sihat kita kena berjalan satu hari 7,000 hingga 10,000 langkah. Sihat ya. Jadi saya tanya awak, hari ini telah berapa langkah awak berjalan? Semalam berapa langkah awak berjalan? Jadi kalau macam doktor-doktor hospital, nurse, cikgu, saya nampak dia memang kuat berjalan. Naik atas, turun tangga, pergi ward situ, pergi ward sini, pergi sana, pergi sini. Jadi kita ada jam kan yang boleh kontrol, lihat bagaimana kita punya tidur kita dan bagaimana kita bergerak berjalan tu, itu bagus. Cuma orang kerja-kerja office ni lah, bagi pesyarah dan sebagainya kan, mereka tak banyak berjalan, duduk je. Tambah keadaan PKP ni, so tak apa sihat sikit, kita kena banyak berjalan. Ya, okey. Artinya sama juga dengan pemakanan, kita kena jaga, ya, jangan makan gula berlebihan, garam berlebihan, lemak berlebihan, ya. Banyak makan sayur, buah-buahan, ya. Itunya kita yang create kesihatan diri kita sendiri untuk sihat. Hanya orang yang ada perasaan hebat kesihatan, kaya dan kesihatan saja akan memiliki ciri-ciri penjagaan kesihatan yang baik. Okey. Dan hebat yang keempat. Dia hebat ni sebenarnya 4 saja dalam modul baru saya ni. Hebat yang keempat adalah dipanggil hebat dalam material, kaya dalam material. Barulah maksud hebat jutawan dalam duit. Duit banyak, rumah banyak, Mercedes besar,
saham banyak, ya, tanah banyak, kebun durian ada, kebun musang king ada, no problem. Bagus, ya. Jadi maksudnya penilaian kita hebat ataupun kaya yang kita nak cari itu sebenarnya tak boleh diukur dengan material. Siapa yang anggap hebat tu bentuk material, maka dia akan terperangkap dalam stres dan dia akan tinggal banyak benda yang tercicir dalam kehidupan. Sebab tu kita kena faham hebat atau kaya tu yang pertama ialah kaya kasih sayang. Betulkan balik mind kita, persepsi kita. Yang kedua ialah kaya dalam ketenangan jiwa. Ini sangat penting ni. Dan ketenangan jiwa ni datang daripada kasih sayang sebenarnya. Kasih sayang tu yang melahirkan ketenangan jiwa. Semuanya bermula dengan titik kasih sayang tu. So lepas ketenangan jiwa, maka kita akan jaga rasai kasih sayang Tuhan, I love myself, jaga diri kita, pemikiran kita, perasaan kita. Jangan biarkan emosi kita tercedera. Jika tercedera, cepat-cepat kita rawat sebagai sihat. Ya. Dan akhirnya dengan pemikiran dan perasaan kita, perbuatan kita, barulah kita akan dapat hebat yang keempat, iaitu hebat material. Sebab itu dalam kehidupan ni, andai kata awak mampu, awak boleh pakai Mercedes, pakai Mercedes. Andai kata awak boleh beli banglo, beli banglo. Andai kata awak boleh beli iPhone mahal-mahal, beli gelang emas, diamond belian, tanah musang king sebagainya, beli. No problem. Hidup ini adalah merasa. Hidup ini adalah rasa. Cuma jangan berlebih-lebihan sehingga menganiayai diri. Maksudnya buat hutang sana, buat hutang sini. Hutang sana, hutang sini, tak mampu, akhirnya menjerat diri kita sendiri. Ya. Jadi, tapi kalau awak mampu, buat rasa dan nikmati tanpa ada apa-apa kemelekatan. Kemelekatan ni maksudnya keakuan. Semua yang Tuhan jadikan adalah untuk dinikmati tanpa untuk dimiliki. Jadi kita hanya menikmati tanpa ada apa-apa perasaan memiliki. Okey, jelas kan? Okey, itulah hebat yang perlu ada pada mahasiswa, perubatan, individu, ibu bapa, anak-anak yang kita kena sematkan. Okey, yang pertama ialah kita dah faham dan sekarang ni kita akan masuk macam mana nak jadi hebat tu dalam empat-empat perkara tu. Kita kena faham dulu. Jadi dia kena setting dalam pemikiran dulu. Kaya yang sebenarnya tu dalam pemikiran kita, dalam jiwa kita. Tapi kalau jiwa kita miskin, pemikiran kita miskin, maka kita tak akan gagal untuk capai semua unsur-unsur kehebatan. Sebab itu, untuk hebat dalam keempat-empat perkara tadi, yang pertama mesti setting dalam pemikiran. Sebab itu, semua benda bermula dengan niat. Dan Tuhan menilai kita dengan niat. Jadi kalau niat awal tu betul, pertengahan betul, di akhir tu betul. Tapi kalau niat awal tu tak betul, pertengahan betul, di akhir pun nanti tunggang langgang nanti. Tak betul. Jadi sebab tu kita kena betulkan niat. Niat adalah setting pemikiran. Dan setiap perkara bermula dengan niat. Maka daripada niat tu dah dia mencetuskan berbagai benda. Dan niat ni dia sebentar selalu saja. Dia sebentar selalu. Dia juga dikatakan berbentuk kesedaran. Macam kita lah. Bila kita dah sedar, aku perlu jadi hebat, aku perlu jadi kaya. Tapi kaya tu sebenarnya bukan material, bukan kejayaan. Kaya tu adalah kaya kasih sayang, jiwa yang tenang, damai, dapat menerima semua takdir, menerima baik dan buruk dan jadikan diri kita baik. Dan kaya dan hebat tu sebenarnya ialah kesihatan saya baik. Ya, saya boleh melangkah, berjalan. Kemudian Tuhan akan anugerahkan rezeki-rezeki material. Jadi kita dah setting tu, kalau dah faham tu maksudnya niat. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita dah faham tu, yang kedua macam mana nak buat setting pemikiran? Setting pemikiran adalah kesedaran. Kesedaran inilah yang dikatakan dia lebih bernilai daripada diamond. Boleh bernilai daripada intan permata tu. Dia kesedaran. Okey. Maka kita sedar bahawa dalam hidup ini, apa yang paling kita perlukan adalah love. Kasih sayang.
maka kita kena memiliki jutawan kasih sayang dulu. Macam saya sebut tadi, sebelum alam ni jadi, sebelum ada bulan, bintang, planet, bumi, pokok, kayu sebagainya, maka alam ni kosong. Tidak ada apa-apa. Yang ada adalah hanya kekuasaan Tuhan. Seolah-olah kita pergi ke satu padang, kita nampak padang tu kosong. Tapi dalam kosong tu tak ada apa-apa. Tapi dalam kosong tu sebenarnya ada. Ada apa? Ada kekuasaan Tuhan. Ya? Tapi dia kosong kekuasaan Tuhan. Bulan, bintang, planet semua tak ada. Okey, kemudian Tuhan ini nak memperkenalkan diri dia. Bila Tuhan nak memperkenalkan diri dia, maksudnya Tuhan nak memperkenalkan sifat dia. Jadi apa sifat Tuhan yang pertama? Sifat Tuhan pertama tu adalah love, kasih sayang. Ya, sebab tu dalam agama Islam kita sebut sifat nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan kan. Jadi kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Jadi kita dah faham nama Tuhan tu adalah ya Allah. Tapi Allah ni bukan sifat, Allah ni nama. Nama bagi zat tu. Jadi kenapa Allah tu kita namakan dia Allah? Jadi jawapannya paling mudah ialah Allah sendiri, Tuhan sendiri menamakan dia Allah. Sebab Al-Quran dia sebut. Sesungguhnya akulah Allah, Allah Maha Besar. Jadi kita pun namakan dia Allah lah. Panggil dia Allah. Kadang nak panggil dia apa kan? Tapi Allah ni bukan sifat. Jadi sifat utama Tuhan ni, Allah ni? Jadi sifat yang pertama adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang kedua adalah Maha Penyayang. Jadi dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang tu, daripada titik Maha Pengasih, Maha Penyayang ni, barulah Tuhan jadikan semua alam, bulan, bintang, manusia dan sebagainya. Jadi maksudnya, titik kasih sayang ini mendahului Big Bang. Tanpa kasih sayang, Big Bang tak wujud. Ya? Dan tanpa kasih sayang, kita pun tak ada. Maka tujuan Tuhan jadikan alam ni adalah untuk memperkenalkan diri dia. Memperkenalkan diri dia ialah memperkenalkan sifat kasih sayang dia. Okey, dan bila kita dah faham bahawa kuasa Tuhan yang paling besar sekali ialah love, kasih sayang. Maka dengan kasih sayang tu lah diciptakan semua benda, bulan, bintang, planet dan sebagainya. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila dah faham tu, balik pada diri kita. Maka kita kena rasai kasih sayang Tuhan. Untuk rasai kasih sayang Tuhan, maka tekniknya ialah kasih sayang kena mendahului Big Bang. Kasih sayang kena mendahului ciptaan. Maka kasih sayang kena mendahului pemikiran kita. Kasih sayang kena mendahului perasaan kita. Dan kasih sayang kena mendahului tindakan kita. Apa-apa tindakan, pemikiran, perasaan yang terkeluar daripada kasih sayang, so dia tak cantik. Dia tak berserta dengan sifat Tuhan. Jadi teknik yang mudah sajalah. Ya? Rasai kasih sayang Tuhan dan rasai kasih sayang Tuhan. Dan jika nak buat fikir apa-apa, fikir dulu. Ini ada kasih sayang tak? Nak bertindak, fikir dulu. Ini ada kasih sayang tak? Jika ada kasih sayang, rasai kasih sayang, teruskan. Tapi jika tidak ada kasih sayang, terkeluar daripada kasih sayang, relax dulu, tenang dulu, hold dulu, rasai kasih sayang Tuhan baru lakukan. Nanti hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih selamat. Itulah dipanggil orang yang hebat. Orang yang hebat ni penuh kasih sayang. Contohnya, saya nak marah kepada Nurul Alia, contoh. Saya nak marah kepada Nurul Alia. Dia ada buat salah. Jadi saya kata, saya diam bahawa saya nak marah Nurul Alia sebab dia buat salah, sebab dia pun saya geram kat dia pun pernah buat jahat pada saya. Inilah masa saya nak balas dendam, saya nak malukan dia, saya nak jatuhkan dia. Fikir balik, oh tak boleh. Sebab saya dah terkeluar daripada titik kasih sayang. Saya dah ada dendam, saya dah ada amarah, saya dah ada perasaan tak suka. Tarik nafas balik, tenang, rasai kasih sayang Tuhan. Lepas tu betulkan balik kita punya jalur kita. Jalur kasih sayang tu. Oh tak boleh, saya kena kekalkan kasih sayang Tuhan. Jadi saya akan tegur Alia sebab kasih sayang. Sebab saya takut Alia nanti prestasi jatuh, nanti orang tak suka dia, nanti dia tak
tidak confirm, prestasi dia jatuh. Jadi saya akan tegur dia supaya dia baik dan dia sihat dan dia prestasi dia terus naik. Maka saya panggil Alia secara profesional, personal, bagi tahu dia, info dia, apa benda yang perlu dibuat dan sebagainya, dan bimbing dia dengan penuh kasih sayang. Kerana inginkan kebaikan dan tidak pernah harap apa-apa balasan. Okey, jelas kan? Okey, Alia, jelas tak? Sampai tak mesej setakat ni? Sampai, Prof. Okey. Jadi ramai orang dalam kehidupan ni dia tak ada kasih sayang. Dia miskin kasih sayang. Dan untuk memberi dan menyampaikan kasih sayang, hanya jutawan kasih sayang saja yang boleh memberi kasih sayang. Hanya jutawan ihsan saja yang boleh menyampaikan ihsan. Senyum pada orang lain, bersabar dengan perbuatan jahat orang lain, memaafkan orang lain dan terus menyebarkan kebaikan tanpa syarat. Jadi kita kena duduk dalam kasih sayang Tuhan itu untuk hebat. Dan kasih sayang inilah punca kepada semua kejadian alam. Maksudnya, diri kita nak jadi baik, nak jadi sempurna, nak jadi pemaaf, nak bekerjasama, bermula daripada titik kasih sayang tu. Titik kasih sayang. Jadi kasih sayang ni umpama bunga. Apabila kasih sayang ini, sebab tu dalam diri kita ada satu titik. Ya, apabila titik ni cantik, indah, mekar, ya, bercahaya, berseri, mewangi, maka dialah indah, dialah bercahaya, dialah punca kepada memaafkan, ketenangan jiwa, saling bekerjasama, tolong menolong, ihsan, bermula pada titik ni. Tapi jika titik ini terpadam, malap, pudar, tertutup, maka dialah punca kepada stres, tekanan, amarah, pentingkan diri, hasad, dengki, khianat. Bermula pada satu titik dia juga. Jadi apakah titik itu? Titik itu adalah love. Titik itu adalah kasih sayang. Sebab itu dalam konsep yang pertama, kita kena memahami dan merasai kasih sayang Tuhan dan hidupkan titik kasih sayang tu. Bila kita penuh dengan kasih sayang, kita akan mudah memaafkan orang. Tapi jika kasih sayang telah hilang, kita bukan saja sekadar tidak boleh memaafkan, kitalah punca kepada khianat, dengki, menyusahkan, menyempitkan, tidak bekerjasama, sabotaj. Maksudnya semua kejahatan kepada diri kita dan orang lain berpunca kerana kasih sayang telah hilang pada diri kita. Dan semua perbalahan, perselisihan pendapat, pergaduhan, fitnah, peperangan sampaikanlah kepada pembunuhan. Peperangan bermula kerana kasih sayang telah hilang daripada diri kita. Jadi kita tak hebat. Jadi nak hebat, kita kena kembali kepada kasih sayang. Jadi macam mana nak tamatkan semua peperangan, nak tamatkan semua pembunuhan, tamatkan semua perselisihan pendapat, dengki, khianat. Maka untuk tamatkannya ialah kembali hidupkan titik kasih sayang. Titik ar-Rahman ar-Rahim pada diri kita. Maka kasih sayanglah yang boleh memadamkan api neraka tu. Jelas kan? Sebab itulah kita kena ada kasih sayang tu. Itu very powerful tu. Itu sifat Tuhan yang paling besar tu. Sebab tu contohnya beginilah ya. Contohnya kalau bapa, kalau mak awak buat salah, and then mak awak masuk neraka. Contoh ya. Awak kata, ya mak saya masuk neraka, awak masuk syurga, mak awak masuk neraka. Jadi awak pun happy dekat syurga, awak pun biar mak awak masuk neraka. Itu bukan kasih sayang. Kasih sayang ialah jika mak masuk neraka, kerana sayang pada mak, saya akan ikut mak masuk neraka. Sebab sayang. Itu betul sayang. Dan dengan kasih sayang tu neraka akan terpadam. Itu the power of love. Kita sanggup susah senang bersama-sama. Kita sanggup sakit sihat dan bersama-sama. Dan itulah kekuatan the power of love. Sifat Tuhan tu. Okey, jelas kan? Okey. Jadi sekarang ni macam mana nak merasai kasih sayang Tuhan tu? Nak merasai kasih sayang Tuhan tu, untuk jadi hebat dengan kasih sayang, yang pertama ialah kita kena merasai kasih sayang Tuhan tu pada diri kita. Sebab tu Al-Quran tu jelas. Ya? Dia kata dalam setiap
ciptaan langit, bumi, bulan, bintang, planet dan sebagainya ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tetapi kepada dirimu sendiri tidak akan kamu melihatnya. Sebab tu nak merasai kasih sayang Tuhan, sebenarnya kita tak perlu pergi jauh. Kita tak perlu pergi gunung, kita tak perlu pergi dasar lautan, kita tak perlu masuk hutan dan kita tak perlu pun pergi tempat-tempat ibadat yang mahal-mahal, yang payah mahal-mahal. Package itu tak perlu. Jika nak merasai kasih sayang Tuhan, kita kena buat ibadat yang mahal-mahal, maka tak adalah Tuhan tu, kesianlah pada orang miskin. Mereka tak mampu. Ya. Maka nak merasai kasih sayang. Tapi kalau ada duit, nak pergi, pergilah. Ya. Saksikanlah keindahan, kecantikan Tuhan, no problem. Ya. Ya. Okey. Jadi nak merasai kasih sayang Tuhan, kita hanya perlu duduk diam. Ya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Rasai degup nadi. Rasai degup jantung. Rasai aliran darah. Kosongkan pemikiran kita. Buka mata, pandang, dengar, gerakkan tangan, dengar bunyi jantung, dengar bunyi urat saraf kita, aliran darah kita, rasai nadi kita. Akhirnya kita tersedar, ya, bahawa kita ini sebenarnya mati tapi dihidupkan oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Sebab tu kunci untuk merasai kasih sayang yang pertama ialah kita kena baca dan memahami ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa maksudnya? Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Maka kenapa kita dihidupkan? Ialah kerana kasih sayang Tuhan. Okey. Kemudian kunci yang kedua ialah kita kena sebut La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tiada daya dan upayaku melainkan daya dan upaya Tuhan. Maka kita pun mengangkat tangan. Tapi kita sebut tiada daya dan upaya. Mata kita pun berkedip. Kelopak mata kita berkedip. Tapi kita tiada daya dan upaya. Tapi kelopak mata boleh berkedip. Ya. Jadi daya dan upaya siapa yang menggedipkan kelopak mata? Daya dan upaya siapa yang menggerakkan tangan? Maka tersedarlah kita. Sebenarnya pemikiran mati, perasaan mati, jasad mati, jantung mati, hati mati, telinga mati, mata mati. Maka yang memperlihatkan kita adalah kuasa Tuhan. Yang menggerakkan tangan kita adalah kuasa Tuhan. Yang mengedipkan kelopak mata kita adalah kuasa Tuhan. Yang menggerakkan kita punya berbola mata pandang kiri kanan adalah kekuasaan Tuhan. Tanpa kekuasaan Tuhan, kita tak boleh bergerak dan kita mati. Ya. Cuba sebut. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Tuhan. Klik mata. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Tuhan. Klik mata. Tiada daya dan upaya. Ni 200 gram. Apa ni? Tiada daya dan upayaku melainkan daya dan upaya Tuhan. Klik mata. Jadi kita tersedar sebenarnya. Nak timbang dia tengok berapa. Okey, siapa yang belum tutup mikrofon minta tutup kejap. Okey, jadi kita tersedar sebenarnya untuk menggedipkan kelopak mata pun kita tak ada kuasa. Melainkan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan yang menghidupkan kita. Maka bila kita tersedar itulah dipanggil diamond. Maka tersedarlah bahawa sebenarnya pemikiran kita mati, perasaan kita mati, jasad kita mati. Kena kukuh lagi latihan merasai kasih sayang Tuhan ni, pegang kepala kita. Sebut, pemikiran aku mati, pemikiran aku mati, perasaan aku mati, perasaan aku mati. Pegang paha, jasad mati, jasad mati, jasad mati. Tapi mata boleh melihat, tangan boleh bergerak. Maka tersedarlah kita bahawa yang menggerakkan kita adalah kekuasaan Tuhan. Yang memperlihatkan kita adalah kekuasaan Tuhan. Yang memperdengarkan kita adalah kekuasaan Tuhan. Yang menghidupkan degup jantung kita adalah kekuasaan Tuhan. Itu kenapa Tuhan menghidupkan kita? Maka Tuhan menghidupkan kita ialah kerana Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Maha Kasih Sayang dia. Untuk kita menikmati kehidupan ini. Jelas kan? Jadi kita rasailah kasih sayang Tuhan. Okey, kerana kita dihidupkan. Maka melihatlah kita dengan kekuasaan Tuhan. Melihatlah kita dengan pendengaran Tuhan. Maka bercakaplah kita dengan ilham Tuhan.
kerana kita tiada apa-apa daya dan upaya, maka terhubunglah kita dengan Tuhan. Maka terhubung dengan Tuhan tu adalah la haula wala tu. Terhubung dengan Tuhan tu adalah merasai kasih sayang Tuhan tu. Maka bila terhubung dengan Tuhan, kerana menyadari bahawa kita tiada daya dan upaya itu, maka akhirnya terhubunglah kita dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan apa? Sifat Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka pandanglah kita dengan Maha Kasih Sayang. Dengarlah kita dengan Maha Kasih Sayang. Geraklah kita dengan penuh kasih sayang. Maka penuhlah kita dengan kasih sayang dengan sendirinya. Apabila kita menyadari kekuasaan bahawa Tuhan itu Maha Kasih Sayang dan kita menyadari bahawa kita tiada apa-apa daya dan upaya melainkan daya dan upaya Tuhan. Okey, jelas kan? Boleh cakap ni semua? Siapa yang boleh buat thumbnail? Siapa yang tak boleh? Siapa yang nak tanya boleh tanya? Okey, jelas kan? Okey. Jadi bila kita dah memahami itu, maka kita dapatlah perasaan merasai kasih sayang Tuhan itu, maka kita pun rasa penuh kasih sayang. Dan akhirnya kita kena rasai kasih sayang Tuhan yang original tu. Apa beza kasih sayang Tuhan dengan kasih sayang manusia? Apa bezanya? So sangat berbeza. Kasih sayang manusia ini ada dua sifat. Yang pertama, kasih sayang manusia ini dia pilih kasih. Yang kedua, kasih sayang manusia ini mengharapkan balasan. Siapa yang masih duduk dalam keadaan dua kasih sayang ni, itu bukan kasih sayang Tuhan. Yang original itu kasih sayang manusia. Pilih kasih dan mengharapkan balasan. Untuk tenang, untuk bahagia, untuk rasa hebat, untuk rasa kaya kasih sayang. Please tolong duduk dalam kasih sayang Tuhan. Hubungkan kita dengan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan ada dua ciri yang bertentangan tadi. Iaitu kasih sayang Tuhan adalah tanpa syarat. Yang kedua, kasih sayang Tuhan, dia menyayangi, dia berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan kita kena rasai kasih sayang tu. Barulah kita dapat jutawan kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey, jadi kita lihat balik pada diri kita. Tuhan jadikan kita oksigen, udara. Kita pun tarik udara. Udara tu masuk dalam perut kita, masuk ke paru kita, dia pun hantar ke jantung pergi ke sel-sel urat saraf, pergi ke sendi-sendi kita boleh bergerak, otak kita boleh berfikir, mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar sebagainya. Udara. Tarik lagi udara. Ya. Jadi kita tersedar Tuhan beri kita udara, tak pernah pilih kasih. Tuhan beri kita udara, tak pernah pilih kasih. Maka udara itu Tuhan beri free untuk semua orang. Sebab tu kita kena lihat kasih sayang Tuhan tu. Jadi udara untuk Nick Hassan sama, udara untuk Nakwira sama, udara untuk Muhammad Alif sama, udara untuk Raju sama, udara untuk Acong sama, udara untuk Profesor sama, udara untuk doktor sama, udara untuk pesakit sama, udara untuk orang kaya sama, orang gemuk sama, orang kurus sama. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Udara untuk semua orang. Ya, jadi kita kena duduk pada kasih sayang Tuhan tu. Jadi kita pun tarik udara, ya. Bila tarik udara masuk paru kita, kita pun lepaskan karbon dioksida. Ini karbon dioksida tu diambil oleh pokok. Lepas tu pokok pun keluarkan oksigen, kita pun ambil oksigen, keluarkan karbon dioksida. Kita pun karbon dioksida diambil oleh pokok pula keluarkan oksigen, kita ambil oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi kita pun tersedar satu benda, rupanya kita dengan pokok itu adalah saudara. Kita dengan pokok adalah saudara rapat. Kerana kita terhubung dengan pokok. Kerana kita berkongsi udara yang sama. Dan pokok itu pun mengasihi kita. Sebab dia ada kasih sayang Tuhan pada pokok tu. Maka pokok itu keluarkan kita oksigen. Dan kita ambil oksigen dan keluarkan karbon dioksida. Dan pokok ambil karbon dioksida. Dan sekali lagi, kita kena kena lihat pokok. Iaitu pokok keluarkan karbon oksigen kepada semua orang. Kepada adik, abang, kakak, mak, ayah, Ali, Ahmad, dan pokok tak pernah pilih kasih. Jadi contohnya pokok. Jadi untuk merasai jutawan kasih sayang, kita kena kaya dengan kasih sayang. Kaya dengan kasih sayang yang pertama ialah kita tak pernah pilih kasih. Kita sayangi semua.
umpama Tuhan jadikan cahaya matahari. Cahaya matahari ini bila dipancarkan waktu pagi, maka cahaya matahari ini kena pada semua rumah, kena pada semua orang. Cahaya matahari ini tak pernah pilih kasih. Cahaya matahari ini pergi kepada Ali, cahaya matahari ini pergi kepada Raju, cahaya matahari tak pergi pada Ahmad, tak pergi pada Alung, tak pergi kepada tu. Tak, cahaya matahari ini kena pada semua orang. Cahaya matahari ini kena pada semua rumah. Cahaya matahari tidak pernah pilih kasih. Maka contohi perumpamaan matahari itu. Cuma yang membezakan nanti ialah kesempurnaan jiwa kita. Sebab tu Al-Quran sebut banyak kali. Demi jiwa dan penyempurnaan, demi jiwa dan penyempurnaan, demi jiwa dan penyempurnaan. Maksudnya bagaimana kita berfikir dengan penuh ketulusan, keikhlasan, penuh kasih sayang, penuh kesempurnaan jiwa, maka kita rasa kesyukuran, kita terimai semua nikmat itu dan kita salurkan balik dan sebagainya. Ya, bagaimana kita bersyukur, berbuat baik, membuang sifat-sifat negatif kita, hidup dalam kebaikan dan penuh kasih sayang. Itu adalah yang menentukan bahawa udara tu terdapat tak. Cahaya matahari tu terdapat tak. Ya, itu dipanggil kesempurnaan jiwa. Jadi maksudnya, maha kasih sayang Tuhan itu, Tuhan beri pada kita semua. Maha adil. Semua orang dapat bahagian yang sama. Jadi apa yang membezakannya? Yang membezakannya adalah kesempurnaan jiwa kita. Tahap kesyukuran kita, cara kita berfikir, setting pemikiran kita, kesempurnaan jiwa kita. Sebab itulah hidup ini adalah tentang kesempurnaan jiwa. Kesempurnaan jiwa. Okey, jelas kan? Okey. Seterusnya, untuk memahami kasih sayang Tuhan ni, yang kedua, kasih sayang Tuhan ini selepas tanpa syarat, kita kena duduk kasih sayang tanpa syarat tu. Sayangi semua. Baru kita rasa kaya kasih sayang. Kita kena berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kerana Tuhan membuat baik, menghidupkan kita, tak pernah harap apa-apa balasan pada kita. Tapi dia lakukan kerana dia maha kasih sayang. Sebab tu Tuhan Al-Quran tu Tuhan sebut tu, sesungguhnya Allah tidak berharapkan sesuatu apa pun pada kita. Allah tak berharapkan satu zarah pun daripada makhluknya. Kerana dia maha kaya. Jika Tuhan masih berharap pada makhluknya, berharap pahala kita, berharap kebaikan kita, dia tak maha kaya. Tuhan tak pernah berharap. Sebab dia maha kaya. Tapi dia terus memberi kerana dia maha memberi. Maka untuk merasai hebat kasih sayang, kita kena rasai kasih sayang Tuhan itu, kita kena berbuat kebaikan tanpa berharap apa-apa balasan, tapi kita buat baik kerana kita memang baik. Sifat kita memang baik. Dan kita buat kebaikan sebab kita happy buat baik. Dengan buat baik, kita rasa seronok, happy, gembira, tenang. Itulah ganjaran yang sebesar-besarnya kita perolehi. Tanpa mengharap apa-apa balasan. Itulah kasih sayang Tuhan. Okey, jelas kan? Sebab itu, bila kita duduk, kita renung diri kita tarik nafas, kita rasai kasih sayang Tuhan dalam Bismillahirrahmanirrahim, kita rasai la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang menggerakkan, yang memperlihatkan, yang memperdengarkan kuasa Tuhan, dan Tuhan menghidupkan dengan penuh kasih sayang, dan kita tak pernah minta dihidupkan, tapi Tuhan menghidupkan kita supaya kita boleh menikmati kehidupan ini, ya. Dan kita sedar, ya, dalam kasih sayang Tuhan itu sebenarnya, ya, kita kena sedar ni, sebenar-benarnya kalau kita renung balik, 99% apa yang kita perolehi hari ini bukan kerana permintaan kita. Bukan sebab doa kita atas sejadah, bukan sebab permintaan kita dalam sembahyang, dalam sujud, bukan aktiviti ritual kita, bukan sebab doa kita kat Mekah, bukan. 99% apa yang kita perolehi hari ini bukan sebab doa kita, bukan sebab permintaan kita, tetapi adalah kerana karunia dia, kurniaan dia, kerana anugerah dia. Maka kenapa Tuhan memberi kurnia dan anugerah? Apa yang kita perlukan tanpa kita minta ialah kerana dia maha kasih sayang. Sebab tu hidup ni sebenarnya adalah kesyukuran dan rasa kesyukuran. Bila kesyukuran dia penuh, baru dia melempah dengan sendirinya pergi pada orang lain. Maka kita perlu tersedar bahawa kita tak pernah berdoa ada oksigen dan Tuhan beri kita oksigen, udara.
Dan dalam udara tu ada oksigen. Dan kita ambil oksigen, kita buang karbon dioksida. Kita tak pernah berdoa ada oksigen. Tuhan beri kita oksigen. Dan kita tak pernah berdoa, jantung kita berdegup. Degup, gup, gup, gup. Dan dialihkan darah, oksigen, sel-sel ke seluruh urat, saraf, tulang, otak kita. Kita tak pernah berdoa. Tapi Tuhan memberi. Dan kita tak pernah berdoa, jantung, buah pinggang kita berfungsi untuk tapis toksik, buah pinggang, alirkan darah dan sebagainya. Kita tak pernah berdoa tapi Tuhan beri. Dan kita tak pernah berdoa, bola mata kita bergerak. Tapi bola mata kita bergerak dengan sendirinya kanan dan kiri. Dan kita tak pernah berdoa, kelopak mata kita berkedip. Tapi kelopak mata kita berkedip dengan sendirinya. Dan kita tak pernah berdoa rambut kita tumbuh. Tapi rambut kita tumbuh dengan sendirinya. Makin lama makin panjang dan kita potong. Tapi bila potong, rambut kita putus. Kemas tapi tak sakit. Lepas tu tumbuh lagi. Dan kita tak pernah berdoa bulu mata kita, bulu kening kita tumbuh. Tapi bulu mata dan bulu kening kita tumbuh dengan sendirinya. Tapi dia tumbuh, lepas tu dia stop. Dia tak panjang berlebih-lebihan. Sebab tu Tuhan Maha Kasih Sayang, Dia Maha Mengurus. Dia tahu uruskan kita. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Itu total surrender tu. Kalau kita memahami tu, total surrender tu kepada Yang Maha Mengurus tu. Ya. Bayangkan bulu mata dan bulu kening kita makin panjang sama macam rambut. Jadi bila nak cakap pun selak pula. Jadi kena potong bulu kening, bulu mata. Tak ada. Ya. Jadi maksudnya kita merasai, kita menyadari bahawa dalam hidup ini 99% lebihlah saya rasa apa yang kita dapat bukan sebab doa kita. Bukan sebab permintaan kita, tapi sebab anugerah Tuhan. Tuhan telah mengetahui apa yang kita perlukan. Ataupun dengan kata lain, Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Tuhan tu Maha Baik. Macam kita juga, kita tak payah fikir kadang-kadang tu apa nak makan hari ni. Tiba-tiba ada orang hantar makan. Dan bila nak makan tu, bila kita nak makan, kita tak payah berdoa. Tangan kita bergerak sendiri ambil makanan. Lepas tu tangan kita sendiri angkat makanan tu masuk mulut. Dan masuk mulut kita kunyah dengan sendirinya. Air liur kita perkeluarkan enzim untuk hancurkan makanan tu. Kita tak pernah berdoa. Lepas tu bila makanan tu dah hancur, lidah merasai makanan, kesedapan, kenikmatan, maka kita pertelan makanan tu. Dia masuklah asparagus kita pergi ke perut. Sampai perut kita tak pernah berdoa. Tetapi makanan itu proses dengan enzim. Ya, hancurkan makanan tu. Dan perut kita asingkan pula mana vitamin C, mana vitamin D, mana kalsium. Ya, pergi ke tulang, pergi ke tumbuh besaran, pergi ke otak dan kita dapat tenaga. Kita tak pernah berdoa, tapi benda ni diberi oleh Tuhan. Sedangkan kita tiada daya dan upaya walaupun satu zarah. Maka tersedarlah kita bahawa hidup ini sebenarnya kurniaan, hidup ini sebenarnya kesyukuran dan merasai kasih sayang Tuhan. Maka bila kita dah merasai kasih sayang Tuhan itu, maka apa yang kita kena buat? Selepas merasai kasih sayang Tuhan, Tuhan tu Maha Kasih Sayang. Apa yang kita kena buat? Maka kita kena terbalikkan sifat kasih sayang Tuhan tu. Terbalikkan kasih sayang Tuhan tu dengan menyayangi diri sendiri. Itu maksudnya I love myself. Merasai kasih sayang Tuhan dan I love myself. Dan kemudian barulah kita boleh menyayangi orang lain. Terbalikkan sifat maha baik Tuhan itu dengan buat baik kepada alam. Terbalikkan kasih sayang Tuhan kepada diri kita itu dengan menyayangi orang lain. Sebab itu dalam hidup ini kita kena I love myself dan menyayangi orang lain kerana Tuhan telah menyayangi diri kita sendiri. Sebab tu dalam Al-Quran tu kita boleh pegang satu ayat tu. Tuhan sebut, berbuatlah baik seperti mana Tuhan telah buat baik pada kamu. Jadi kenapa kita buat baik pada orang lain, pada diri sendiri, pada orang lain? Sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Kenapa kita memudahkan orang lain? Sebab Tuhan telah memudahkan kita. Kenapa kita menyihatkan orang lain? Sebab Tuhan telah menyihatkan diri kita. Jadi kalau orang buat jahat pada kita pun, kita nak buat jahat pada dia balik, nak balas kejahatan tu tak mampu, tak boleh. Tapi kita nak terus buat baik pada dia. Sebab apa buat baik pada dia? Sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Tuhan telah memudahkan kita. Tuhan telah melancarkan kita. Tuhan telah menyihatkan kita. Macam-macam rezeki anugerah Tuhan beri pada kita. Tuhan tu maha baik. Rasai Tuhan tu maha baik. Maka kita buat baik pada orang.
maka kita tak boleh buat jahat pada orang walaupun orang tu buat jahat pada kita, sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Jadi kita maafkan orang sebab Tuhan telah memaafkan kita. Kita mudahkan orang lain sebab Tuhan telah memudahkan kita. Ya, orang buat jahat pada kita, fitnah kita pun kita memaafkan, kita buat baik pada dia sebab Tuhan telah buat baik pada diriku. Maka aku membalas kebaikan itu dengan memulangkan kepada makhluknya. Okey, jelas kan? Sebab tu dikatakan tadi, apabila kita hebat kasih sayang, merasai kasih sayang, maka kita tenang dengan kasih sayang. Dan kita buat baik. Kerana dengan berbuat baik, hati jadi tenang. Sebab tu dalam hidup ini, kita kena berdoa dibimbing. Bila dibimbing, kita akan buat banyak kebaikan. Dan kita tak akan buat banyak kesalahan. Sebab bila buat kesalahan, kita tak tenang, kita rasa gelisah, kita marah, kita rasa tak selesa dengan diri kita. Sebab apa? Sebab dia dah tak selaras dengan sifat Tuhan yang original pada diri kita. Iaitu Maha Kasih Sayang, yang mencetuskan Maha Pemaaf, Maha Memudahkan, Maha Melancarkan. Ya. Sebab tu, rasai kasih sayang Tuhan dan sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain. Jadi kita duduk pada sifat Tuhan yang kedua tu. Yang pertama tadi sifat Tuhan ialah dia menyayangi sesuatu itu tanpa sebab. Dia menyayangi semuanya tanpa pilih kasih. Maka Tuhan sayang semua. Kita gemuk per Tuhan sayang, kita kurus per Tuhan sayang, kita putih per Tuhan sayang, kita hitam per Tuhan sayang, kita sihat per Tuhan sayang, kita sakit per Tuhan sayang, kita baik per Tuhan sayang, kita jahat per Tuhan sayang. Tuhan sayang semua. Tuhan tak pernah pilih kasih. Cuma macam mana jiwa kita menerima kasih sayang tu untuk menyayangi diri sendiri, jaga pemikiran dan perasaan kita. Itu yang menentukan kebaikan dan keelokkan dan kesejahteraan diri kita. Okey, yang kedua tadi, sebab tu kita kena duduk pada kasih sayang Tuhan tu. Jangan pilih kasih. Sayangi semua. Sebab Tuhan telah sayangi kita tanpa pilih kasih. Tuhan sayang kita walaupun kita hitam. Tuhan sayang kita walaupun kita gemuk. Tuhan sayang kita walaupun kita buat salah. Tetap beri kita peluang untuk pengampunan. Jadi kita terbalikkan sifat itu, sayang semua orang. Jelas kan? Okey, sifat Tuhan yang kedua, hebat kasih sayang kedua ialah kita membuat baik, menolong orang lain, sayangi orang lain tanpa harapkan apa-apa balasan walaupun satu sarah. Sebab Tuhan menyayangi kita, berbuat baik pada kita, tak pernah harap apa-apa balasan. Tapi sebab dia maha baik, dia maha pengasih. Maka kita pun menolong orang lain tanpa harap apa-apa balasan. Jadi kita tolong orang lain, kita buat baik pada orang lain, kita rawat, macam doktor rawat orang lain, mengajar orang lain tanpa harap apa-apa balasan. Kerana sebaik-baik balasan tu daripada Tuhan. Tapi itu pun kita tak pernah harap. Dan kita buat baik sebab kita gembira buat baik. Kita buat baik sebab kita happy buat baik. Ya, jelas kan? Sebab tu sebenarnya benda tu dah kita buat dah kita rasai dalam diri kita. Cuma kita kena sedar lagi je. Contohnya kita buat baik pada mak kita, ya. Kita buat baik pada mak kita. Mak kita jumpa mak kita sembang dengan mak kita buat baik dengan mak kita. Lepas tu tanya mak nak makan apa? Mak kata mak tak nak makan apa, mak kenyang. Mak cakaplah nak makan apa, saya nak beli nak makan dengan mak. Mak tak nak makan, cakaplah mak nak makan apa. Mak kata mak nak makan sate, kita pun beli sate. Sate pula belum buka, kita tunggu pula dia bakar sate, dia bakar api. Lepas tu dia pun bakar sate, lepas tu buat kuah, kita pun beli. Jadi kita pun penat lama menunggu. Lepas tu kita ambil sate tu dengan gembira je, kita bawa jumpa mak kita ambil pinggan, kita letakkan dalam bekas, kita pun duduk makan sampai sembang-sembang, sampai berborak-borak, happy, gembira. Kenapa kita buat baik dengan mak kita? Kita buat baik dengan mak kita sebab kita happy, kita gembira. Dan andai kata buat baik dengan mak tu tidak ada pahala, andai kata buat baik dengan mak tu tidak ada apa-apa ganjaran, I don't care, kita akan buat juga baik. Sebab apa kita buat baik? Sebab kita happy buat baik, kita gembira buat baik. Dan kita tak pernah harap apa-apa balasan daripada buat baik pada mak kita. Sebab kita happy dan kita gembira dan kita seronok buat baik. Itulah sifat kasih sayang Tuhan. Dia buat sesuatu tanpa harap apa-apa balasan. Macam tu juga, kita buat baik pada anak kita, kita hantar anak kita pergi sekolah.
Lepas tu kita doakan dia baik, kita lengkapkan kelengkapan dia, peralatan dia. Lepas tu cukup pukul 1.30, pukul 2 kita pergi tunggu dia balik sekolah. Dilambat sikit kita pergi tunggu juga, dia pergi turun. Sampai dekat rumah cakap pada kita, "Bapa terlupa, cikgu cakap suruh beli pensel hot." Oh tak apa, kita beli pensel hot. Sampai kat rumah, lupa bapa, cikgu suruh beli kertas lukisan kat rumah dah habis. Oh, kita pergi beli kertas lukisan, bagi kat dia, pada bantu dia, bagi nasihat dia. Kenapa kita buat baik pada anak kita? Adakah sebab kita hamba anak? Tak. Bukan sebab kita hamba anak. Tapi kita buat baik pada anak kita sebab love. Sebab kasih sayang. Bila kita buat baik, kita nampak dia tenang, dia bahagia, dia berjaya, kita seronok. Jadi kebahagiaan kita adalah kejayaan, ketenangan, kebahagiaan dia. Bila anak kita bahagia, kita merasa bahagia. Bila anak kita berjaya, kita rasa kita yang berjaya. Bila anak kita happy, gembira, kita rasa kita yang gembira. Maka kita tak pernah harap apa-apa balasan pada dia kerana kita buat baik sebab sifat Tuhan tu maha baik. Okey, jelas kan? Itulah sifat Tuhan yang membahagiakan. Kita kena ada rasa kasih sayang Tuhan itu, jutawan kasih sayang. Sebab itu kita tak perlu harap apa-apa balasan. Yang membalasnya adalah Tuhan tu sendiri. Contohnya, satu hari kita naik kereta, tiba-tiba kita nampak ada satu kawan kita, tayar dia pancit. Perempuan, tayar pancit, kesian kat dia. Kita pergi kesiannya kat dia, dia seorang nak balik rumah. Ya, nak balik rumah nanti nak masak untuk ahli keluarga dia, tapi tayar dia pancit, jam pun dah pukul 5 lebih dekat pukul 6, kesian kat dia. Kita pun berhenti kereta, kita pun tolong dia. Kenapa tayar pancit? Okey, tak apa, saya tolong. Jadi kerja awak duduk kat depan, buat macam ni je, bagi kita lalu. Jadi kita pun tolong dia, kita pun jackkan kereta dia naik atas. Lepas tu kita perpuluh-puluh berhitam-hitam badan kita keluarkan tayar kereta dia yang pancit. Kita pun simpan dalam bonet dan keluarkan tayar spare, masuk tayar spare itu dan terus skru semua tu. Lepas tu jack balik tayar turun, badan kita perpuluh hitam-hitam dan kotor-kotor. Lepas tu dah siap, ketika kita dah siap, maka kawan kita tu pun terus masuk kereta, terus jalan tanpa ucapkan terima kasih pada kita. I don't care, kita tak peduli. Kerana kita buat baik, kita happy buat baik, kita seronok buat baik, kita bahagia buat baik. Dan kita tak pernah harap walaupun satu zarah, walaupun ucapan terima kasih pada dia. Tak pernah. Itulah level kerohanian. Itulah level kasih sayang Tuhan. Itulah level hebat kasih sayang. Jutawan kasih sayang. Tetapi setiap perbuatan baik itu tetap ada balasan baik. Sebab tu Tuhan sebutlah Quran tu. Tiada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Semua perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Walaupun satu zarah perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Tetapi Tuhan yang membalasnya. Bukan daripada orang itu. Bukan daripada ahli, bukan daripada raju. Maka bagaimana Tuhan membalasnya? Semua tu kerja Tuhan, kita tak perlu fikir. Yang penting kita buat baik. Tetapi setiap perbuatan baik tetap dibalas baik juga. Jadi satu hari kita naik kereta, naik aksiden, tak jadi aksiden. Orang nak buat jahat kita, tak jadi orang tu buat jahat kita. Kejahatan tu ditukar menjadi kasih sayang, menjadi sahabat baik kita yang mempertahankan kita. Kita nak sakit, sembuh. Kita kena COVID, tak jadi kena. Anak kita pergi sekolah, selamat, dapat peperiksaan, lulus baik, lepas tu dapat pergi universiti mudah, lepas tu jumpa dengan orang yang baik, berkawan, bercinta, lepas tu lulus peperiksaan, subjek susah dia pun lepas, lepas tu dia pun berkahwin, ada anak, anak dia sihat, cucu kita sihat, dapat anak sihat, hidup dia bahagia, dia jumpa dengan orang-orang baik, dikelilingi orang baik. Itulah sebaik-baik balasan Tuhan. Itulah cara Tuhan yang membalasnya. Melalui masa, melalui orang-orang lain, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, nyamuk, ulat, unggas, cuaca, keadaan, pertolongan yang tak terfikir pada kita. Tapi tak payah fikir. Itulah sebab baik Tuhan membalas. Jadi awak nak balasan apa lagi? Selain pada ketenangan jiwa, kesihatan, anak-anak kita baik, keluarga sejahtera. Itulah bentuk Tuhan membalas. Hasil daripada perbuatan baik kita, tapi kita tak pernah harap, tapi kita terus buat baik.
Sebab tu disebut kita tak pernah harap balasan daripada Ali. Kita tak pernah harap balasan daripada Abu. Tetapi Tuhan yang membalasnya. Dan sebaik-baik balasan daripada Tuhan. Energi tu berpusing. Jadi buat baik sajalah. Okey, jelas kan? Sebab itu dalam psikologi, jika kita buat baik pada seseorang dan kita berharap orang tu memuji kita, orang tu balas kebaikan kita, orang tu sanjung kita, itu bahaya sangat. Itu sangat bahaya. Dan jika kita tak dapat pujian, orang tu tak balas kebaikan kita, kita akan tension, kita akan stres, kita akan memberontak kenapa tak dapat. Dia punca kepada banyak depression, anxiety, hidup rasa tak sempurna, pemarah, dendam dan sebagainya. So sangat bahaya. Sebab tu jangan harap apa-apa balasan. Sebab tu kadang-kadang tu kita lihat kan, jika orang tak memahami jutawan kasih sayang ni kan, macam cikgu-cikgu kan, sebab saya duduk dalam setting education, kita dah ajar budak tu, kita dah ajar dia peperiksaan, jadi budak tu pernah habis peperiksaan, dia tulis dekat kerusi, dekat papan hitam, fuck cikgu, dia kata ya. Lepas tu dia pun tak harap balasan cikgu, dia tak balas kebaikan cikgu, dia jadi macam dituduh sebagai budak anak murid yang derhaka, yang tak kenang jasa. Lepas tu cikgu tu menyumpah pula, ya tak berkat ilmu tu, tak ada adab, ya pergi mana pun tak selamat. Kalau yang melampau tu ini semua anak-anak yang biadab, setan, tak balas jasa sedangkan cikgu dah mengajar dan sebagainya. Di segi adab okeylah tapi di segi level kerohanian, so kita tak pernah berharap apa-apa balasan daripada anak murid kita. Kita tak pernah harap apa-apa balasan daripada perbuatan baik kita. Kerana yang membalas itu adalah Tuhan. Tapi kita akan terus mendidik, kita akan terus berbuat baik, kita akan terus mengajar. Walaupun dia benci kita akan terus mengajar. Walaupun dia tak balas balasan kita, kita akan terus mengajar. Sebab kita happy mengajar, kita seronok mengajar, kita nikmat mengajar, kita seronok buat baik. Dan kita tak pernah harap apa-apa balasan. Dan andai kata dia tak cakap terima kasih kepada kita, ataupun dia maki kita, ataupun dia kata kita fuck, ataupun dia kata kita tak wujud istilah anak murid derhaka, tak wujud istilah tak ada adab sebagainya, tak ada. Tapi kita puas, seronok. Jadi kita tak akan ungkit apa-apa yang kita buat. Itulah jutawan kasih sayang. Itulah sifat Tuhan yang original, yang sememangnya ada pada diri kita. Kerana kita tidak ada apa-apa, sesuatu pun yang kita memiliki, semuanya dia punya. Semua sifat Tuhan. Setiap satu zarah Tuhan punya. Kita tak pernah memiliki walau satu apa pun, walaupun satu zarah. Maka sifat baik yang ada pada diri kita itu bukan sifat kita, itu ada sifat Tuhan. Contohnya bila saya tanya pada anda semua. Okey, bayangkan orang yang awak sayang. Okey, kalau jika awak sayang anak, sayangkan anak awak, sayang tak? Bayangkan isteri, suami sayang tak? Sayang. Bayangkan ibu sayang tak? Sayang. Okey, jika awak ada rasa sayang pada mak, sayang pada anak, sayang pada pasangan, rasai sayang tu dalam urat saraf sendi. Okey, sekarang soalan kedua saya. Sayang itu sifat siapa? Sayang tu bukan sifat kita. Rasai bahawa rasa kasih sayang yang Tuhan beri pada kita itu bukan sifat kita. Tapi rasa kasih sayang yang Tuhan beri itu adalah sifat Tuhan. Tuhan memberi kita merasai sifat kasih sayang itu tapi tidak pernah memiliki. Sebab tu Al-Quran tu sebut jelas. Sesungguhnya seluruh langit dan bumi dan isinya itu adalah milik Tuhan. Setiap zarah itu adalah milik Tuhan. Kita tidak pernah memiliki apa-apa walaupun satu zarah. Melainkan semua Tuhan punya. Sifat, rasa, pemikiran, perasaan, sel, zarah itu semua Tuhan punya. Tapi kita diberi merasai untuk menikmati dan tidak pernah memiliki. Sebab tu kunci yang ketiga dalam jutawan kasih sayang ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Tuhan kita datang, kepada Tuhan kita kembalikan. Daripada Tuhan setiap sesuatu datang, kembalikan semua kepada Tuhan. Rasai, nikmati dan lepaskan kembali kepada Tuhan. Rasai, nikmati dan lepaskan kepada Tuhan. Sebab apabila Tuhan yang Maha Kasih Sayang,
mencipta kita dengan kekuasaan dan kasih sayang dia, maka mustahil sifat kasih sayang Tuhan tidak ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Cuma bila terhijab dengan pemikiran, keakuan, nafsu, keinginan, hasad dengki, maka dia tertutup. Maka tertutup jadilah kasih sayang bersyarat dan kita menyampaikan kasih sayang buat baik nakkan balasan. Tapi sifat yang original ialah kita kasih sayang kita tanpa syarat. Kita sayang semua. Dan kita buat baik kerana sifat maha baik Tuhan. Kerana suka buat baik dan dengan buat baik kita rasa tenang, gembira dan bahagia dan kita tak pernah harap apa-apa balasan. Yang membalas tu adalah Tuhan tu sendiri. Itulah asas kasih sayang Tuhan yang kita diberi rasa untuk menikmati tanpa memiliki. Maksudnya kita menikmati semasa hayat kita ni ada. Semasa kita hidup, semasa kita ada jiwa. Maksudnya jasad kita dihidupkan dan nadi kita wujud dan jantung kita berdegup dan badan kita tarik oksigen, maka oksigen pun hantar ke jantung, ke sel urat saraf dan sebagainya, maka lahirlah jiwa. Jiwa tu pemikiran, perasaan dan jasad kita. Maka kita pun hidup. Maka hiduplah dalam kehidupan di dunia ini untuk merasai, menikmati kasih sayang, merasai jasad, merasai keseronokan, merasai penglihatan, pendengaran kita selagi ada jasad. Bila jasad kita tak ada, ataupun energi masa tu habis, ataupun kontrak masa kehidupan kita di dunia ini tamat, maka semuanya akan kembali pada Tuhan. Sebab itu kita tidak pernah memiliki apa-apa walaupun satu zarah, melainkan diberi anugerah untuk menikmati tanpa memiliki. Sebab tu kita kena memahami apa itu maksud memiliki. Memiliki itu ialah benda tu kekal dengan kita. Benda tu bersama dengan kita sampai bila-bila. Tak ada. Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu benda pun yang kita memiliki. Sebab tak kekal. Sebab tu Al-Quran tu jelas. Seluruh langit dan bumi itu milik Tuhan. Dan semua akan hancur binasa. Semua akan hancur binasa. Kecuali milik Tuhan. Tapi dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberi kita rasa untuk menikmati tanpa memiliki. Jadi kita kena menikmati sementara ada energi masa. Energi kita dihidupkan ni. Maka kita melihat, kita mendengar, kita merasai kasih sayang, kita ada anak kita. Macam anak kita tu bukan milik kita. Siapa kata anak tu milik dia? Tak ada. Sebab milik ni kekal sampai bila-bila. Anak kita tu bukan milik kita. Satu hari nanti, kita akan tinggalkan anak kita bila kita mati. Ataupun anak kita mati dulu tinggalkan kita. Jadi maksudnya anak ni bukan milik kita. Tuhan boleh ambil dia bila-bila masa. Tapi dengan kasih sayangnya, Tuhan beri kita menikmati anak tu. Dan bila kita menikmati anak tu, maka kita sedar kita menikmati tanpa memiliki. Dan menikmati tanpa memiliki ini lebih indah daripada memiliki. Sebab apa? Sebab kita sedar kita akan kehilangan. Dan bila kita sedar kita akan kehilangan, maka kita akan menikmati. Kita akan berseronok. Kita akan happy life. Kita akan jaga betul-betul. Kita akan menikmati setiap saat. Kita akan beri kasih sayang. Kita akan peluk. Kita akan cium. Kita akan beri pendidikan. Kita akan cakap baik-baik. Wujudkan banyak memori-memori indah. Pergi berjalan. Beri pendidikan. Dan persiapkan dia sebaiknya untuk kehidupan yang di dunia ini. Sebab kita tahu kita akan kehilangan dia. Maka tidak ada lagi istilah menyesal. Sebab tu antara dalam psikologi, antara benda yang sangat menyakitkan adalah penyesalan. Sebab tu menikmati tanpa memiliki ni lebih indah. Dan akhirnya bila sampai detik masanya untuk dilepaskan semuanya, nyawa kita telah berakhir ataupun benda itu diambil balik oleh Tuhan, maka akan terkeluar daripada hati nurani kita sendiri. Dia kata, wahai Tuhan, I am enough. Saya dah cukup. Saya dah puas memberi kasih sayang. Saya dah puas menikmati. Saya dah puas berbakti. Saya dah puas buat baik. Saya dah puas segala-galanya. Jadi saya dah rasa bahagia. I am enough. Cukup. So tidak ada penyesalan lagi. Tapi kalau kita gagal untuk menikmati
nanti kenapa saya tak buat ini, kenapa saya tak beri dia kasih sayang, kenapa saya bahagikan kasih, kenapa saya abaikan yang ini, saya lebihkan yang ini, kenapa saya dulu marah-marah dia, kenapa saya tekan emosi dia, kenapa saya pukul dia, saya tak banyak masa dengan dia. Saya menyesal kerana tak ada banyak masa indah-indah, senyum-senyum, gelak-gelak dengan dia. Dah sedar dah tua, dah sedar benda dia dapat akhir. Jadi menyesal. Saya buat jahat, saya menyesal. Banyak benda yang tak berbakti, menyesal. Ramai orang yang tak dapat rasai kasih sayang, saya menyesal. Jadi benda yang paling menyakitkan adalah penyesalan. Jadi untuk tidak menyesal, jadilah jutawan kasih sayang. Hebat kasih sayang. Gunakan kesempatan yang Tuhan beri ini untuk menikmati tanpa memiliki, buat baik. Jadi doktor yang baik. Jadi pelajar-pelajar yang baik. Jadi ibu-ibu yang baik, yang penuh kasih sayang. Jadi staf, pesyarah yang baik dengan penuh kasih sayang. Jadi merasai kasih sayang Tuhan tu. Jadi itu adalah hebat yang pertama, iaitu hebat dalam kasih sayang, jutawan dalam kasih sayang. Sebab itu praktis yang kita beri ialah yang pertama tadi, kekal dalam rasai kasih sayang Tuhan. Tarik nafas, lepaskan, rasai urat, saraf, sendi, mata, kepala kita ni sebenarnya mati. Semua ni adalah barang mati. Kita ni mati. Kenapa kita hidup? Kita hidup dalam kekuasaan Tuhan. Bila hidup dengan kekuasaan Tuhan, maka pandanglah kita dengan penglihatan Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Dengarlah dengan penglihatan kita dengan penglihatan Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Maka hidup kita ni akan penuh kasih sayang. Maka terhubunglah kita dengan sifat Tuhan yang original tu, iaitu sifat Tuhan original, dia Maha Kasih Sayang. Maka Tuhan tak pernah pilih kasih. Dia sayangi semua. Sebab semua tu ciptaan dia. Dia Maha Kasih Sayang. Dia cipta dengan kasih sayang. Mustahil setiap ciptaan tu tidak ada kasih sayang. Maka dia cipta semua dengan kasih sayang. Dan kita buat baik, kita berbakti, kita menolong, kita mengajar, ialah kerana kasih sayang dan tidak pernah harap apa-apa balasan. Tapi kita buat, kita gembira, kita happy, kita seronok. Sebab tu dulu-dulu, 10 tahun dululah saya ingat. 15 tahun dulu saya kaji, apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Jadi kalau ikut Kamus Dewan, dalam Webster Dictionary dan sebagainya, dalam Kamus Dewan dia sebut ikhlas adalah membuat sesuatu tanpa harap apa-apa balasan. Itu ikhlas. Membuat sesuatu tanpa harap apa-apa balasan. Itu ikhlas. Jadi kena fikir pula kenapa kita bekerja nak gaji. Tak ikhlas pula. Kalau kita tak dapat gaji, kerajaan tak bagi gaji, melenting kita, mengamuk kita, berfikir kita menentang kerajaan. Jadi kita bekerja untuk gaji. Tak ikhlas pula berharap gaji. Kita belajar sebab nakkan point yang bagus dalam peperiksaan, nak lulus dalam peperiksaan, nak dapat jadi doktor, nak dapat jadi engineer. Kalau tak dapat jadi doktor, tak dapat jadi engineer, marah pula. Rasa tak sempurna pula, tak ikhlas juga. Jadi apa maksud ikhlas tu? Membuat sesuatu tanpa apa-apa balasan. Jadi akhirnya saya dipahamkan oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya ikhlas itu adalah happy. Ikhlas tu adalah seronok. Ikhlas tu ialah kita happy belajar, kita happy mengajar, kita happy berbuat baik, kita bahagia. Ikhlas tu bahagia. Bahagia menolong orang lain, bahagia mengajar, bahagia bekerja, bahagia belajar, dan dalam bahagia itu kita tak pernah harap apa-apa balasan, tapi kita sendiri rasa seronok, happy, gembira berbuat sesuatu. Dan jika ada yang membalasnya itu Tuhan yang membalasnya. Maka dengan kebaikan dia, Tuhan menggerakkan orang lain untuk beri gaji, Tuhan menggerakkan orang lain untuk memberi kita poin yang bagus, untuk luluskan peperiksaan. Itu semua adalah kasih sayang dia. Tapi kita tak pernah berharap. Tapi kalau dapat itu bonus. Tapi kunci yang utama itu adalah kita sendiri buat sebab kita happy. Macam tadi saya sebut, kenapa kita buat baik pada anak kita, kenapa kita buat baik pada mak kita. Anda kata buat baik dengan mak, tak ada pahala, saya akan buat juga. Anda kata buat baik dengan anak, tak ada ganjaran, saya akan buat juga. Sebab saya happy, saya gembira. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah bahagia. Buat kerana
sifat Tuhan yang maha kasih sayang yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita rasa penuh kasih sayang. Maka hebat kasih sayang. Maka jutawan kasih sayang. Maka daripada titik kasih sayang itulah lahirnya pemurah, bersungguh-sungguh, amanah, pemaaf, bekerjasama, tekun, bermula dengan titik kasih sayang tu. Bahagia tu. Dan jika tiada kasih sayang, itulah punca kepada semua permasalahan. Dendam, khianat, tak puas hati, hasad dengki, bermusuh-musuhan, pentingkan diri, bermula kerana tiadanya kasih sayang. Sebab tu semua ajaran, semua agama, matlamatnya adalah untuk mengajar dan membimbing kasih sayang. Sebab tu sampai kepada agama, sampai kepada Tuhan yang sebenar-benarnya adalah sampai kepada sifat Tuhan. Sampai kepada sifat Tuhan adalah sampai kepada kasih sayang. Hanya yang sampai kepada kasih sayang saja sampai kepada Tuhan. Hanya yang sampai kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim saja sampai kepada agama. Mana-mana agama yang tidak ada kasih sayang, maka dia tak sampai kepada Tuhan. Yang ada adalah keangkuhan dan kesombongan dan rasa betul dan menghukum. Sebab itu sampai pada kasih sayang ini bukan pada pakaian, bukan pada janggut, bukan pada perwatakan kata-kata, tak. Sampai pada kasih sayang ini adalah akhlak. Itu yang Nabi ajar tu, akhlak. Maksudnya pemikiran kita penuh dengan kasih sayang, menipu ruah kasih sayang, perasaan kita penuh dengan kasih sayang, buat kerja dengan kasih sayang, dan tingkah laku fisiologi kita penuh dengan ihsan, senyum, bantu, memudahkan orang lain. Rasai kasih sayang tu dalam pemikiran, perasaan dan jasad kita, dan rasai dan fahami kasih sayang tu dalam pemikiran kita, rasai kasih sayang tu dalam perasaan kita, dan buktikan kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim tu dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam tindakan kita. Maka semua depresi, semua anxiety, semua stres, semua penyakit akan hilang dengan sendirinya. Itulah the power of love. The power of kasih sayang. Maka akhirnya kita tersedar. Masa macam kita kecil-kecil dululah. Masa kita kecil-kecil dulu, bapa saya, mak saya ya, selalu sebut. Dia kata, Aziz, nak buat apa-apa kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak makan, kena baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Nak keluar rumah pun dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Nak baca buku pun dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Maka saya pun hafal Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Tapi bila saya dah besar, saya dah proses ilmu tu, saya memahami bahawa Bismillah itu bukan dihafal. Bismillah itu bukan dihafal. Maka Bismillah itu dipahami dan dirasai. Maka apabila kita merasai kasih sayang dalam pemikiran kita, kasih sayang tanpa syarat, kasih sayang tak mengharapkan apa-apa balasan, dan kita rasai kasih sayang dalam perasaan kita, ihsan, nak menolong, maka sebenarnya kasih sayang itu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maka bila kita berjalan, sebenarnya Bismillah tu sedang berjalan. Kasih sayang tu sedang berjalan dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku itu. Maka kasih sayang itu, Bismillah itu sebenarnya bukan hafal, tapi kita praktis. Rasai dan praktis dalam kehidupan. Dan bila kita praktis dalam kehidupan, maka dapatlah kita nikmat ilmu tu. Syurga Bismillah tu. Syurga kasih sayang tu. Baru kita dapat. Contohnya, saya dengan Syaznas bergaduh. Saya dengan Syaznas ni baik. Tiba-tiba saya rasa marah pada Syaznas. Syaznas, dan saya pun cakap kasar pada Syaznas. Syaznas pun marah pada saya. Dia pun cakap kasar pada saya balik. Maka saya dengan Syaznas mula renggang, mula benci, mula ada bibit-bibit yang tak suka, dan kasih sayang mula hilang. Tiba-tiba saya tersedar, tak boleh begini. Saya kena kekal berkasih sayang dengan Syaznas. Tuhan telah sayang saya, maka saya kena sayang semua orang. Tuhan telah buat baik pada saya, maka kenapa saya kena buat jahat pada orang? Sebab Tuhan tu maha baik. Dan Tuhan tu tak pernah pilih kasih pada saya. Kenapa saya pilih kasih pada orang? Saya pun tersedar. Maka dengan perasaan kasih sayang tu, maka lenturlah, lebuhlah keakuan,
keegoan, kesombongan saya pun pergi jumpa Syazna. Syazna, saya minta maaf, saya salah, saya ada tercakap kasar. Mungkin sebab saya tak faham ataupun mungkin sebab saya marah pada awak, saya dengki pada awak. Jadi saya minta maaf. Ya, jadi maafkanlah saya sebab saya tersalah. Saya manusia biasa yang kadang-kadang tak ikut amarah, nafsu jahat dan sebagainya. Saya minta maaf. Syazna pun terkejut. Tak, bukan salah awak. Saya pun sama juga. Sebab saya pun cakap kasar dengan awak juga. Tak, salah saya. Syazna kata tak salah saya. Okeylah, kita minta maaf lah. Kita sebenarnya salah faham. Okey, jom kita pergi minum. Kita pun mula senyum. Muka ketat, masam hilang. Kita pun mula interaksi, tolong-menolong. Itulah nikmat kasih sayang. Itulah syurga Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu erat kasih sayang. Tidak wujud kebencian. Tercantumnya silaturahim. Maka saya merasai nikmat silaturahim, nikmat kasih sayang dan elakkan perpecahan dan pergaduhan. Itulah syurga ilmu. Itulah syurga kasih sayang. Itulah syurga praktis ilmu. Sebab tu ayat-ayat Quran ini bukan untuk dihafal. Tapi ayat Quran ini untuk dipahami dan untuk dipraktis. Bila fahami, praktis, baru kita dapat syurga ilmu tu. Syurga ayat tu. Dalam kehidupan seharian kita. Barulah hidup kita nikmat. Barulah kita dapat rasai bahawa semua itu sangat nikmat. Dia menjaga kita daripada putus silaturahim. Dia jaga hati kita. Kita kekal dalam kasih sayang. Dan kekal dalam kebaikan. Dan itulah syurga kita, silaturahim tu. Kasih sayang tu lah syurga kita. Dan kasih sayang ni bukan semesti kasih sayang kekasih. Dia kasih sayang adik, abang, sahabat, kawan, anak, ayah. Kasih sayang dengan alam, kasih sayang dengan kucing. Semua tu adalah konsep kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey, jadi bila kita memahami ini, itulah hebat. Jadi saya minta maaf. Saya sebab untuk tempoh 1 jam setengah ni, saya hanya sempat cerita satu hebat saja. Sebab nak memperdalami. Ya, jadi macam saya sebut tadi, kita ada sebab kita habis 10.30 kan nak buka soal jawab. Okey, kita hebat maksudnya saya berhak hebat itu sama juga saya berhak kaya, saya berhak jutawan. Maka jutawan yang sebenar-benarnya, hebat sebenar-benarnya, kita kena betulkan definition kita. Yang pertama, hebat ataupun kaya ataupun jutawan kasih sayang. Hanya jutawan kasih sayang saja boleh memberi kasih sayang sebab dia melimpah ruah. Hanya orang yang bersyukur saja boleh menyatakan kesyukuran. Dan kesyukuran itu bukan sekadar kata-kata mulut. Kesyukuran itu adalah perbuatan untuk menyebarkan kesyukuran supaya orang lain bersyukur macam mana kita bersyukur. Ya? Contohnya, awak hujung bulan, awak tak ada duit. Duit dah habis. Ya? Tapi hujung bulan dah lagi seminggu. Tiba-tiba ada orang datang. Mena, saya ingat saya ada hutang awak 300. Saya ada rezeki. Dia pun bayar hutang, bayar 300. Awak wah syukurnya, terima kasih Tuhan, Alhamdulillah. Time saya tak ada duit, tiba-tiba ada orang bayar hutang 300 hujung bulan. Bersyukurnya, terima kasih, bersyukurnya dapat 300. Jadi apa kena awak bersyukur? Jadi bersyukur ini bukan sekadar kata-kata. Kata-kata tu permulaan je. Jadi kalau awak ataupun awak ambil tasbih, awak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 1000 kali, 2000 kali, 3 kali, 3000 kali. Boleh, bagus bersyukur dari segi perbuatan tu. Tak salah. Tapi bersyukur yang sebenar-benarnya adalah perbuatan. Maka awak bersyukur dapat 300 sebab awak tak ada duit waktu tu, maka awak pun keluarkan RM50 daripada 300 tu. Awak pun pergi beri kepada orang miskin, pergi beri kepada mangsa banjir, pergi beri kepada orang yang memang ada masalah kewangan, yang tak ada beras ataupun beli beras. Maka duit tu dapat pada orang miskin, mangsa banjir. Alhamdulillah, bersyukur, terima kasih. Saya memang dah habis beras, keluarga saya memang dah lama tak makan nasi ada lauk sebab kami tak ada duit. Hari ni tiba-tiba ada orang beri saya RM50. Terima kasih, bersyukurnya, terima kasih. Itulah bersyukur yang sebenar. Kita bertindak
untuk memanjangkan syukur supaya orang lain boleh bersyukur dengan kita, bersyukur bersama-sama kita. Nanti dunia ni penuh dengan kesyukuran. Syukur yang sebenar-benarnya bukan ucapan, perbuatan. Lepas tu ibu tu pun dapat duit RM50, dia pun beli beras, beli sikit ikan bilis, dia pun masak minyak bagi anak-anak dia makan. Anak dia pun bersyukur, terima kasih mak, syukurnya dah lama dah tak makan ikan bilis, dah lamanya tak makan telur, dah lama tak makan kicap, hari dapat makan kicap, seronoknya bersyukur. Jadi mak dia bersyukur, anak dia bersyukur, isteri dia bersyukur. Lepas tu dia ambil sikit nasi tu, lauk tu beri pada jiran. Jiran berkata, wah terima kasih, dah lama dah saya nak makan ini, awak memang pandai masak, sedap. Jiran pun bersyukur. Budak ada lebihan makanan bagi budak pada kucing, kucing pun nyau-nyau, dia pun bersyukur. Jadi syukur yang sebenar-benarnya adalah perbuatan. Syukur sebenar-benarnya adalah perbuatan. Dan perbuatan itulah kemuncak kepada kasih sayang. Sebab itu syukur ini bukan pada sebutan. Dia adalah perbuatan. Memanjangkan kesyukuran dengan penuh kasih sayang. Okey. Jadi sebelum saya kembalikan kepada moderator, maka hebat itu ada 4. Kita definisikan yang pertama adalah hebat ataupun kaya ataupun jutawan kasih sayang. Rasai kasih sayang, sebarkan kasih sayang. Kasih sayang tanpa syarat dan kasih sayang tak mengharapkan apa-apa balasan. Dan jika semua orang rasai benda ini, dunia kita aman. Okey, yang kedua ialah ialah hebat dan jutawan dalam ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini dapat daripada kasih sayang tadi. Cuma saya minta maaf tak sempat cerita terus yang kedua. Jutawan yang ketiga ialah bagaimana kita akan dapat kesihatan yang baik. Kita boleh ukur ni setiap bulan, setiap hari, setiap 2-3 bulan kita ukur 4 benda ni. Yang ketiga ialah jutawan hebat dalam material, kejayaan, harta benda, kereta, rumah. Itu pun penting juga kerana kasih sayang. Kasih sayang tidak boleh bertukar menjadi sepinggan nasi yang mengenyangkan. Tak boleh. Nasi adalah nasi. Kasih sayang adalah kasih sayang. Tetapi kekeluargaan memerlukan nasi, memerlukan rumah. Maka kerana kasih sayang, bekerjalah cari rezeki untuk dapat sepinggan nasi. Kerana kasih sayang, carilah sebagainya tu untuk mendapat kasih sayang. Okey, jelas kan? Okey. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan balik kepada moderator. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif atas perkongsian itu tadi. Diharapkan para peserta dapat mengambil iktibar daripada apa yang telah diperolehi daripada slot pertama sebentar tadi. Sebelum meneruskan kepada slot kedua, diminta para panel dan peserta untuk membuka kamera sebentar bagi sesi bergambar.